أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim, Sahih Imam Muslim, di mana kita sampai pada kali terakhir kita jumpa pada masa yang lalu, bab yang ke-42 itu berkenaan dengan apa yang diinginkan oleh seorang manusia itu dalam hati dia, dan kebaikan atau keburukan. Dan dalam hadis yang kita belajar hari itu, bahawa setiap kebaikan selagi tak dilaksanakan oleh seorang akan tertulis untuk dia satu kebaikan. Bila orang tu amalkan saja apa yang diniatkan oleh dia, maka ditulis untuk dia 10 kebaikan. Dan bahkan ada satu riwayat datang diganda sampai 700 kali ganda. Dan siapa-siapa yang menginginkan untuk buat benda yang buruk atau tak elok, maka tak ditulis untuk dia apa-apa sehinggalah dia buat atau cakap perkara tersebut. Dan dalam hadis yang kita baca juga, kita dapat tahu bahawa bagaimana perkara berkaitan dengan kata-kata suara-suara hati, para malaikat akan mendengarnya, tetapi berkenaan ikhlas atau tidak, hanya Allah Ta'ala mengetahui. Kita dah bincangkan maksud dia lafaz zikir dalam hati ke, apa kita buat dalam hati kita, niat kita tu malaikat akan salin. Tapi bila berkaitan dengan tajuk masalah ikhlas atau tidak, malaikat tak tahu. Okey, baik, itu dibincangkan. Dan ini kita masuk pada bab yang baru, bab ke-43. Bab Salasa wa Arba'in. Bab Salasa wa Arba'in. Isti'zamul waswasati atau isti'zamul waswasati wan nafrati minha khalisul iman wal amru bil isti'adzati inda wuqu'iha mi'a wa isnain. An Abi Hurairah qala jaa nasun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu wa qalu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi qala wa qad wajadtumuh qalu na'am qala dhaka sarihul iman mi'a wa thalatha. An Abdillah ibn Mas'ud qala su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil waswasati faqala tilka mahdul iman mi'a wa arba'ah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadha wa kadha hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak fa idza balagha dhalika falyasta'iz billah wal yantahi. Wa fi riwayatin falyakul amantu billah Ini kata balik. Bab isti'zamil waswasati wan nafrati minha khalisul iman. Bab merasa besar, merasa
dahsyat atau teruk atau besar atau ialah kita kata besar lah, something that kita kata macam ni. Ada perkara kita anggap kecil, ada perkara kita anggap besar. Menganggap besar apa, was-was, something datang dalam hati kita, was-was tu kita rasa benda tu ish besar. Sometimes was-was kita rasa tak ada benda kan. Ada kadang-kadang rasa besar was-was tadi. Was-was yang dikaitkan dalam berkenaan dengan tajuk kita akan bincangkan. Bukan was-was ini was-was tentang kasut nak hilang, kena curi ke tidak, tu tak masuk dalam ni. Okey, pasal ini berkenaan iman. Wan nafratu minha, dan lari daripada was-was berkenaan adalah khalisul iman, tanda tulennya atau tanda bersihnya iman, tanda nyata bagi iman. Wal amru, dan perintah bil isti'adati, untuk meminta perlindungan dengan Allah inda wuqu'iha, ketika berlakunya. Memang berlaku saja rasa tersebut, cepat-cepat minta perlindungan dengan Allah Taala. Ini bab bab berkenaan dengan kalau kita ada was-was yang satu was-was yang kita rasa was-was ni payah. Actually ada budak tu datang hari Sabtu. Dia datang dia sebutlah, dia kata dalam diri dia rasa macam ada suara kata macam ni. Dia datang sini, ada akak tu bawa. Lepas tu saya tanya dengan dia, awak baca buku apa? Awak tengok cerita apa? Pasal kadang-kadang manusia ni salah faham. Dia kadang-kadang benda yang boleh menyebabkan kita rasa salah faham berkenaan Allah Ta'ala ni datang dengan bahan bacaan kita. Bahan bacaan kita baca-baca buku dan sebagainya, buku tu kata sebenarnya ada makhluk asing yang cipta kita. Kita macam ya ke? Kan? Jadi was-was tu datang. Benda-benda macam ni kita kata, kita tengok anak kita baca apa, dia ikut website apa, tengok. Kan, walaupun kita tengok nanti anak kita kata mak ni kolot, mengganggu ketenteraman awam kan. Privasi mengganggu apa hak peribadi dan sebagainya. Tapi anda adalah ibu, anda adalah bapa, anda bertanggungjawab. Kata anak anda, tengok apa dia tengok. Pasal manusia ni, dia bukan hanya apa dia makan, tapi dia juga akan menjadi apa dia lihat, apa dia dengar, apa dia faham. Kan? You are not what you eat only. Kalau orang Inggeris kata you are what you eat kan. Makan ni jadi salah. Dan you are what you see, and what you hear, and what you think. So jadi bahan bacaan dan sebagainya. Tengok anak-anak baca buku apa. Ni kadang-kadang dia datang was-was. Tapi cuma bagusnya budak perempuan ni, dia datang dia kata was-was tu. Saya kata, awak suka ke was-was ni? Rasa suara-suara yang kata suruh ini suruh itu, awak suka ke awak menyampah? Dia kata menyampah. Ini kisah yang macam para sahabat kata. Okay, ini kisah sama. Maksud dia dengar suara berkenaan, ajak dia supaya macam kurang percaya pada Allah Ta'ala, atau rasakan Nabi tak betul, agaknya Nabi ni kan. Okay, benda tu tadi kalau dia suka, dia ada masalah. Kalau dia happy dan dia rasa berkenaan dan dia happy, itu ada masalah. Tapi kalau dia kata dia rasa marah atau menyampah dengan benda berkenaan, itulah khalisul iman. Itu tanda tanda tulennya iman dia. Ada iman dalam diri dia. Ada iman dalam diri dia. Saya kata ada iman dalam diri anda. Suara gitu tu lah, macam dia kata kalau dia nampak gereja, dia kata ya aku nak pergi Kristian lah. Lepas tu dia jadi dalam kepala. Dia actually benda tu lah kita kata pertama sekali ignore. Nanti kita akan belajar tu, dia Nabi ajar cara macam kita nak buang benda ni. Ada cara ignore dia. Baik. Hadis ke 102. An Abi Hurairah dapat Abu Hurairah qala berkata Abu Hurairah, Ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a, telah datang, nasun, sekumpulan manusia, min ashabin Nabi, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu, lalu mereka menanyakan baginda. Lalu mereka menanyakan baginda. Dia kata apa? Inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi. Inna, sungguhnya kami, najidu, kami dapati, fi anfusina, dalam diri kami, dalam jiwa kami, dalam hati kami, ma yata'azamu ahaduna, apa yang rasa berat, rasa besar ahaduna, seorang kami ni, an yatakallama bihi, untuk berkata-kata dengannya. Something that macam mana aku cakap macam ni? Macam mana aku cakap macam ni? Even nak terangkan balik pun dia rasa macam macam tak sepatut dia cakap. Macam ni lah, macam kalau kita kata the word incest. It's actually kita sebut kan apa zaman sekarang apa? Panggil apa? Sumbang mahram. Bukan muhrim muhrim orang pakai ihram. Kan benda tu tadi kita macam jijik dengar, macam macam mana boleh jadi ni tu kan? Mana benda berkenaan kita tak boleh terima dengan akal. Jadi macam tu juga para sahabat ni, benda-benda berkaitan yang dia kata ni, something that dia kata benda tu tak boleh cakap, dia rasa tak boleh nak cakap.
Tapi berkaitan Allah Ta'ala lah, berkaitan dengan Allah. Pasal hadis yang berikutnya akan terangkan. Nabi kata seorang tu akan datang pada syaitan. Syaitan was-was kepada dia, kata apa? Siapa cipta ini, siapa cipta ini, last sekali, siapa cipta Allah. Dia mainkan macam tu. So, jadi dalam ketika lain, seorang tu tentang Allah Ta'ala, dia tak berani nak cakap. Dia kata macam mana aku cakap macam ni? So something that dia rasakan dalam diri dia, dan dia tak rasa boleh sanggup untuk dia berkata-kata dengan kata-kata berkenaan. Qala, bagi dia bersabda. Qala, bagi dia bersabda. Waqad wajadtumuh. Waw tu, actually waw tu ada semua para ulama nyatakan dia adalah waw tu ganti pada hamzah istifham. Aqad wajadtumuh, adakah telah kau dapati ia? Waw tu ada semua para ulama nyatakan dia menggantikan pada hamzah istifham. Hamzah istifham, mana digantikan waw ataf. Asalnya kat situ, kalau ikut pengertian, pasal Nabi tanya mereka, mana aqad wajadtumu, adakah telah kamu dapati rasa berkenaan. Rasa tu, mana rasa yang apa? Bukan rasa was-was tu kena datang kan. Rasa benci dengan benda tu. Rasa apa? Rasa besarnya nak cakap benda ni. Tak patutnya aku cakap benda ni. Mana rasa tu yang dimaksudkan, bukan was-was tu yang kita cari. Ni tak was-was lagi. Tak was-was. Ni tak ada iman betul ikut. Bukan. Yang dimaksudkan adalah rasa tu. Rasa besar terhadap kata-kata tu. Kan nak cakap, kita rasa macam tak sanggup nak cakap. Macam bila budak tu saya kata dengan dia kata macam suara tu kata suara murtad dan sebagainya. Saya kata dengan dia, awak rasa suka ke menyampah dengan suara tu? Dia kata menyampah lah. Bila dia kata menyampah tu maksud dia apa? Itu tanda iman tu. Itu maksud dia kan, ini rasa menyampah atau benci atau nak lari daripada perasaan sebut. Itu yang dimaksudkan dengan oleh Nabi SAW. Nabi kata, waqad wajadtumuh, adakah kamu telah dapati ia? Itu rasa tu. Okey. Waqad wajadtumuh, adakah kamu telah rasakan ia? Mereka kata na'am. Na'am, qala na'am. Mereka berkata ya. Zaka sarihul iman, itulah tanda nyata iman. Tanda nyata iman. Dan hadis 103, wa an Abi Abdullah bin Mas'ud qala, Abdullah bin Mas'ud qala, beliau berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anil waswasati, tentang waswas. Kita terangkan waswas dia apa. Faqala, Nabi kata, tilka mahdul iman, itu adalah tanda nyata ataupun tanda terang iman. Maksud sarih dengan mahdu tu adalah apa? Khalis safi. Khalis bersih, safi tulen. Safi tulen. Mana iman ni apa, tanda tulennya iman, tanda bersihnya iman. Dan asal dia sebenarnya digunakan untuk apa? Susu. Kan sarih maksud dia apa? Susu yang putih bersih. Mahdu ni juga digunakan untuk apa? Untuk susu. Maksud hadis ini adalah lemparan-lemparan atau kan dalam hati kita lemparan perasaan atau rasa atau suara tu, dan juga was-was yang dilempar oleh syaitan dalam hati orang yang beriman, akan hati orang beriman ni akan lari daripadanya. Hati orang iman ni akan rasa tak suka suara tadi datang, dia macam asal aku cakap macam ni, dia sendiri akan tak suka. Ini hati orang beriman, dia kata, dan merasa besar ke atas mereka berlakunya benda itu pada si mereka. Mana bila terlintas pada diri dia, kata apa salah aku jadi macam ni, kenapa aku boleh terfikir benda ni, apa jadi pada aku. Dia akan rasa bimbang sendiri. So rasa bimbang dia tadilah yang dimaksudkan. Dan itu adalah dalil sahnya iman mereka, dan yakin mereka serta tahunya mereka itu adalah batil. Mereka tahu benda tu batil, salah. Berbeza dengan orang yang mungkin cakap benda, dia tak tahu benda tu batil dan makan apa tahu. Dia tak kisah, dia happy cakap benda berkenaan. Dia rasa tak ada masalah. Dia tak ada masalah bila dia persoalkan tentang Allah Ta'ala atau tentang Rasulullah. Macam orang-orang orientalis barat dan sebagainya, bila dia tak suka dengan Islam tu, datang lintasan hati dia benda tu, dia makin jadikan idea tambahan. Walaupun kita kata banyak kes yang berlaku, sebenarnya diorang bila datang kan, orientalis barat ni, zaman kita sekarang kelakar lah, bila orang daripada Denmark lah, Holland lah, negara-negara kan luar, tulis berkenaan Rasulullah SAW, dia tak tahu tentang Rasulullah pun. Bahasa Arab huam-huam tak tahu kan. Tapi kita kata apa yang jadi adalah diorang cuba jatuhkan syakhsiah atau peribadi Rasulullah. Sedangkan orang Arab zaman Rasulullah SAW dahulu sendiri pun menyampah Rasulullah, tak jumpa point tu. Diorang jumpa point tu, pedofil lah, itulah, inilah dan sebagainya, yang kita kata benda semua tak boleh masuk pun, tak ada ruang. Pasal orang Arab sezaman Rasulullah tak pernah gunakan itu sebagai apa? Cara untuk jatuhkan. Kalau itu mereka cakap tu benar, nescaya semua tanah Arab ni akan lama dah tolak Rasulullah SAW. Pasal kita tahu manusia ni kalau dilihat pada dia perkara-perkara yang aib, memalukan dan sebagainya, orang akan boleh tinggalkan dia. Tak kira apa saja, makan harta ke, kan tok guru kan, pakai serban besar, pakai selimpang,
kutip duit anak murid. Lama-lama anak murid tu macam biar benar. Dia dah lama sekali buat tak apa. 2 kali buat mungkin tak perasan. 3 ke 4 kali buat. In the end anak murid tu akan rasa juga tok guru dia aku ni nak debit aku ke? Kan? Dia jadikan aku banker dia ke? Kan? Cocok-cocok keluar duit kan? Cocok-cocok keluar duit. Disebut apa kan? Mana anak murid akan cakap macam tu? Sahabat Rasulullah SAW punya ramai. Siapa di kalangan mereka pernah menyatakan macam tu? Tak ada seorang pun. Nabi tak pernah ambil harta untuk diri baginda SAW. Nak katakan baginda ambil isteri. Semua isteri Nabi selepas Nabi ambil selepas daripada Khadijah binti Khuwailid, kecuali Aisyah radhiyallahu anha, lain semua janda. Lain semuanya. Kalau di sisi orang-orang yang belajar politik, belajar berkenaan dengan apa ketenteraan, pentadbiran dan sebagainya, dia kata Nabi ambil isteri-isteri tadi ada sebab. Walaupun sebenarnya kita kata arahan Allah. Cuma ada orang try baca. Dia kata contoh macam tengok. Dia ambil anak Abu Bakar, anak Umar. Kemudian Ali dan juga Uthman jadikan menantu dia. Kemudian yang ini pak mentua dia, yang ini bapak dia, yang ini kan dia jadikan dekat dan sebagainya. Bahkan ada contoh macam dengan Sofia binti Huyai. Dia ambil jadi isteri dia, terus kaum Sofia binti Huyai masuk Islam. Ada orang kata itu politik matter, tapi ada Nabi kahwin dengan wanita tadi, suami dia mati dalam peperangan, Nabi ambil dia sebagai isteri. Ada kata benda tu sebagai asas, sebagai perancangan, tapi kita kata bukan. Kita kata itu adalah wahyu Allah Ta'ala, Nabi buat. Kalau ikut kehendak Nabi nak kahwin dengan anak siapa pun nak petik jari je. Semua berebut nak hantar anak jadi jadi isteri Rasulullah SAW. Jadi Nabi tak buat macam tu. Kan? Boleh ambil anak dara sepah lagi dia nak ambil, boleh ambil untuk jadi isteri dia. Dan jadi kalau jadi macam kes kat Malaysia dulu kan, kahwin cerai kan, kahwin tak dapat anak murid baru, cerai yang ni, ambil satu lagi. Cerai, dia bagi macam exchange wife. Yang anak murid pula diajarkan bekas tok guru tu paling berkat. Semua berebut kahwin dengan janda untuk guru dia. Tak, ini betul ni, bukan main. Maksud dia, kalau itulah berlaku Rasulullah SAW dahulu, tak ada lah kita kata, lama dah para sahabat lari. Semua akan nampak macam, dia nak kutip harta aku ke? Betul tak? Tapi Nabi tak pernah buat macam tu. Masalah akhlak dan sebagainya. Tak ada siapa di kalangan orang Arab yang benci Rasulullah pun dapat keluarkan. Tiba-tiba datang orang zaman kita ni, Mak Saleh tulis. Siapa dia? Kan siapa dia? Dia tak kenal kita, dia tulis tentang kita. Tentang Nabi Muhammad SAW. Tak kenal pun. Dia tak ada hak untuk dia tulis. Bahkan kata sejarah dakwaan dan sebagainya, tak datang untuk dia sebarang ni. Kesan. Jadi kita kata contoh macam was-was tadi kan. Bagi seorang Muslim, dia tak boleh terima benda berkenaan. Tapi bagi orang kafir tadi, dia rasa lintasan hati dia seronok. Any idea datang dalam kepala dia tulis. Dia kan dia lupa, dia tak layak. Dia terlupa sebenarnya. Ketika dia buat gambaran tadi, dia ada orang yang paling tak layak. Pasal baginda SAW adalah orang yang 1000 tahun dahulu datang, yang orang yang paling beri kesan dalam sejarah dunia. Mana hatta Eropah terkeluar daripada kegelapan sebab datangnya Islam. Tanpa datangnya Islam, negara-negara tadi kekal. India dengan kasta dia, kan semua orang rasa dengan kaum masing-masing. Tapi mula fikir universal, oneness kan, mana satu dunia, satu bangsa, satu sekian, bukan satu Malaysia. Okey. Tapi maksud dia semua rasa benda ni satu kan. Sebab Nabi SAW ajarkan tak ada boundaries berkenaan kulit dan sebagainya. Nabi orang pertama sabdakan perkara tersebut. Bagi bangsa-bangsa lain dunia mana ada. Nabi sebut dalam hadis Hajatul Wada, kata Nabi, haji terakhir baginda SAW, itu haji salah satu haji Nabi SAW. Tapi sebelum Nabi wafat, Nabi dah hafazkan, tidak ada kelebihan di antara Arab ke atas Ajam, Ajam ke atas Arab, hitam ke atas merah, merah ke atas hitam. Tak ada kelebihan melainkan dengan ketakwaan. Maksud Nabi dah hafazkan. Lama dah universally dia letakkan. Tapi orang tak faham juga. Dia kata saya Jawa, dia ni Bugis, lain sikit, kurang sikit. Ataupun dia ni Banjar, dia ni sekian. Tak ada. Islam tak ada benda berkenaan. So konsep ni lama dah Islam tak bawa. Diorang Barat baru kenal. Tubuhkan UN baru we are one nation, we are bla 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 bla. Bohong okay. Kan kita kata bohong, menipu di atas nama berkenaan. Bahkan kita kata dalam sejarah yang berlaku, kalau negara tu Kristian berlaku benda macam ni, cepat-cepat dia datang tolong. Jangan kata kalau negara Islam, negara umat Islam umat Islam ramai, mati dan sebagainya, ada UN hantar tentera? Tak ada. Kan? Bila kalah aja yang kafir, baru ustaz cepat dia hantar tentera. Dekat Bosnia Herzegovina, dekat Yugoslavia dan sebagainya, semua sekali benda itu berlaku. Kita kata bohong saja. Tapi Islam, bila dikatakan orang tu Yahudi, dia masuk Islam, dia saudara kita dalam Islam, hilang title Yahudi dia. Dia seorang Cina, masuk Islam, hilang title Cina dia. Tidak dikira, kita tengok bangsa dia dah. Kita tengok sebagai seorang Muslim saudara kita. Dia layak untuk dia, apa layak untuk kita. Tak ada apa yang tertinggal. Ni kena faham Dan Islam ni Islam dan iman itu adalah title tertinggi. Tidak ada title lagi tinggi. Mana seorang kafir masuk Islam, dia dengan kita setaraf. Tak ada kita kurang, kita lebih, dia kurang. Tak ada sikit pun. Faham? So maksud benda macam ni, kita kata secara asasnya
tidak ada siapa boleh datang ke kita was-was. Tapi kadang-kadang kita kata benda ni bagi seorang Muslim, kalau datang benda berkenaan, dia rasa benda tersebut besar, berat. Kadang dia kata orang kafir, seronok. Betul, agak dia akan datang doubt tadi. Dia tentu tulis lah. Muslim bila dengar benda berkenaan, dia menyampah, dia benci. Hati yang iman. Dan dari apa dia kata, maksud dia dan apa mereka dan itu adalah tanda kesahihan iman mereka dan yakin mereka dan pengenalan mereka bahawa ia adalah batil dan termasuk daripada apa? Lemparan syaitan. Dia tahu itu bukan suara hati dia yang benar, bukan daripada Allah Taala, bahkan daripada syaitan. Dan jika tidak, nescaya mereka akan apa? Cenderung padanya. Dan mereka akan terima dia. Dan mereka tidak akan rasa benda itu besar di sisi mereka. Pasal mereka rasa besar tu, mereka rasa menyampah. Mereka tak suka suara tersebut. Itu sebab kena belajar bahawa suara hati kita ada 3 benda. Kadang-kadang daripada Allah Ta'ala, itu melalui malaikat yang bisik pada kita. Kadang-kadang daripada syaitan sendiri. Kadang-kadang daripada jiwa kita sendiri, kesibukan harian kita. Kena salah satu 3. Kita tak tahu mana satu. Kecuali yang buruk tu tolak terus lah, tak ada melainkan daripada syaitan. Tapi daripada suara-suara yang lain, kan agaknya orang tu, tak boleh kita percaya suara hati. Sebab suara hati ini adalah benda-benda yang boleh datang daripada syaitan pun. Sebab kenapa kita kata, tapi saya dah selawat ustaz. Walau awak selawat pun, tapi baca Quran. Walau baca Quran, tapi saya dah sembahyang tahajud malam. Walau sembahyang tahajud malam. Tapi depan Kaabah, walau depan Kaabah. Faham tak? Pasal kita kata dalam Quran Karim, dalam surah An-Nahl ayat yang kedua, 100 ayat 98 sampai 100, Allah Taala sebut apa? Fa idza qara'tal Quran, bila kamu nak membaca Al-Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam. Maksud dia tak baca Quran pun syaitan datang. Nak baca Quran pun syaitan datang. Dia kacau kita. Solat, kan dalam hadis Nabi berkenaan dengan solat, kan, bila Nabi kata bila azan, syaitan lari bertempiaran. Kemudian bila datang imam mula iqamatnya, dia datang balik, betul? Mana kita semayang pun dia kacau. Mana duduk mana sekalipun syaitan akan datang. Jadi bisikan hati kita jangan percaya sangat. Tu kalau dia kata ada orang ajar kita suara hati, suara Tuhan ni, betulkan balik. Bukan. Tak ada benda dalam hati kita suara Tuhan. Kita kata ilham Allah Ta'ala pada kita macam-macam. Ada kebaikan, ada keburukan. Yang kebaikan melalui malaikat, yang keburukan melalui syaitan. Kita ada qarin yang temankan kita. Ramadan dia hilang. Ramadan dia kena ikat, dia hilang. Itu sebab Ramadan tuan-tuan tengok orang akan ramai buat baik. Tu ada saya dengar ada ustaz kata, tak, dia kata maksud syaitan kena ikat ni bukan physically, tapi dia benda tu apa, metafor, dia kata. Macam bayangan, dia kata. Pasal bila orang ramai buat baik, syaitan pun tak datang. Mana ada? Bila Ramadan tu perasan tak? Tak diajarkan pun orang yang tak pergi masjid tu datang di masjid. Laju je. Oi, cepat pergi masjid. Dia ada seronok pergi masjid Ramadan, kan. Nak kalau tertinggal, kan, makan melantak banyak sangat buka puasa, tertidur. Lepas tidur pukul 10 malam terjaga. Uish, tak dan pergi masjid. Semayang kat rumah, rajinnya, kan, 24 jam, kan. Tapi sekarang ni tertidur, tak pernah bangun semayang pun. Malas gila, tak tahu kenapa. Sebab tadi Qarin kata besoklah. Kan Ustaz Adli ajar suruh semayang malam. Tapi esoklah. Lusalah, tulatlah, tongginglah, kan. Dia tangguh. Last sekali tak buat. Last sekali in the end tak buat langsung. Dia nantilah tunggu pencen. Nantilah ada pencen dah. Tak apalah, tunggu 60 tahun. Sekejap. 5 hari lagi. dia sentiasa macam tu. Bila bulan Ramadan, dia kena ikat. Tuan-tuan nampak kesan dia. Nak baca Quran rajin, kan, nak pergi sekian rajin, bersedekah rajin, kan. Murah sangat, poket macam bocor-bocor yang keluar, kan. Menunjukkan bahawa Ramadan punya kesan. Sekarang ni tak, sentiasa datang. Dan kalau kena ingat juga, kalau dia kata Ramadan pun, habis Ramadan suara hati saya semua betul ke? Tak juga. Kadang nafsu kita yang telah terdidik dengan ajaran-ajaran aliran syaitan, dia pun cenderung juga ke sana. Ya, jangan kita macam happy menganggut pula. Tak boleh. Kena jaga-jaga juga. Kerana nafsu kita ni ammaratun bisu. Ammarah bisu, diapikan dengan keburukan. Kalau happy, kalau tak diberi arahan daripada langit, tak payah semayang dah, kalau diangkat semua hukum. Orang berhenti semayang lah. Berhenti semayang, percayalah cakap, kan. Tinggal kosong masjid, dengar suara langit. Tak, wahai umat Islam sekalian, tak payah dah semayang. Orang Arab faham, orang Melayu tak faham bahasa Arab. Katakan suara tu keluar, tuan-tuan semua dengar. Berapa ramai agak yang tinggalkan semayang? Ramai tak? Ramai. Sebab apa? Sebab orang nak happy, nak lepak, kan, nak tengok cerita Korea tak dan. Faham,
Jadi benda-benda macam ni kita kena faham. Rasa tu tadi, kalau kita patuh ikut, maksudnya kita tak faham lah baik dan buruk. Kadang-kadang kita tahu, kita menyampah, kita tak suka dengan rasa tadi, maksudnya iman kita ada. Iman kita telah ada. Okey. Dan kalau ni kata apa, dan mereka, jika sekiranya tidak kerana itu, mereka pasti cenderung padanya dan mereka akan terima ia dan tidak akan dirasa besar di sisi mereka. Dan mereka tak akan namakan ia sebagai was-was. Tak dinamakan was-was pun. Kalau dikata mereka dah adapt, terima, tak dikatakan was-was. Dan saya tidak dan tidak adalah benda berkenaan menjadi besar dan tidak akan berlaku lah lari daripada benda berkenaan. Takkan lari. Dia takkan mula bimbang. Mana mereka datang jumpa Rasulullah mengadukan perkara tadi kerana mereka nak lari daripada rasa tersebut. Jadi itulah maksud dia bila Nabi kata rasa itu menunjukkan ada apa? Iman. Ada iman. Itulah tanda iman. Saya kata dengan budak perempuan tu yang kata itu, saya kata maksud dia awak ada iman. Tahu menyampah dengan suara berkenaan. Awak suka ke? Kalau saya tanya tu, suka. Kalau dia kata suka, masalah lah. Kan? Maksud dia tak ada iman lah. Kalau dia kata dia suka dan dia tak kisah, dia feel happy. Dia rasa it's the same. Every religion is the same. Dia kata itu. So even dia kata if I worship Allah Ta'ala by the way of Islam, or the way of Christian, or the way of Buddhism, or the way of Hinduism, it's actually the same. Dia cakap macam tu saya dalam hati dia dan dia terima, dia adapt dan tak rasa was-was, maka saya hati tak ada iman. Confirm tak ada iman. Sedangkan kita kata iman tadi tu, tanda dia tadi adalah orang tu menyampah dengan sebarang suara yang bawa kepada apa? Bisikan syaitan. Dia boleh beza bisikan syaitan dengan bukan bisikan syaitan. Dia rasa benda berkenaan bukan bisikan daripada Allah Ta'ala. Bahkan dia rasa bila dengar kata-kata tadi kan, saya sebut macam tu, tuan-tuan rasa apa? Bagus. Mesti mana boleh. Kita tahu macam mana Allah Ta'ala sembah selain cara Muhammad SAW. Selain cara Muhammad boleh sembah Allah Ta'ala. Tak boleh dah. Lepas datang Muhammad SAW, terbatal semua sekali syariat-syariat yang sebelumnya. So secara automatik tak ada cara lain punya cara Muhammad SAW. So stop situ. Bila ada orang kata macam, tapi diorang pun baik juga kan, the Buddhism, they don't steal, they don't sekian, tiba-tiba dia berlaku kes dekat Myanmar, bunuh orang, pukul orang kan, kan dekat sana, sami-sami pula jadi ketua. Kita Pak Imam tak jadi ketua benda ni kan, Pak Imam tak jadi ketua pukul orang. Okay, tapi yang dia kata di sana bunuh orang sebagainya di Myanmar sekarang ni, yang jadi kepala besar dia Sami. Dia rasa agama dia terancam sebenarnya. Dia rasa agama terancam bila banyak orang masuk Islam. Kan benda tu dah banyak nonsense. Kan Buddhism ni banyak berdasar pada apa? Khayalan dan sebagainya. So kadang-kadang bila datang hujah, orang makin belajar, makin pandai, baik cari Islam, jumpa Islam, tiba-tiba orang rasa agama mereka terancam. Itu je orang sekat tu. Itu yang jadi kes macam Perancis tak bagi pakai tudung. Kan, ikutkan fahaman mereka, ada kebebasan segala-galanya. Bogil tak apa, tutup aurat tak boleh. Pelik betul, tak faham. Kan maksud dia dekat situ, maksud dia apa tau? Dia benci je sungguh dia dengan Islam ni. Sedangkan benda tu dari segi modesty kan, kesopanan, baik. Siapa kata buruk? Kan, kesopanan, orang tutup aurat, bagus. Tapi nampak budak pakai tudung kat sekolah, diharamkan tu, ban. Tudung tak boleh pakai di sekolah, dan pengajian tinggi, pengajian tak boleh pakai. Ini kita kata menunjukkan bahawa apa? Diorang ni ada masalah. Tu tak ada iman langsung tu, tak ada rasa pun salah. Kan? Macam dia was-was macam tu kan. Kalau siapa-siapa lah kita sendiri rasa was-was, terus kita istighfar. Bawah ni, lepas ni ada cari dia. Okey. Dia kata apa? Dia kata okey. Dan digambarkan dengan itu, dengan rasa berkenaan dengan oleh hadis Nabi bahawa ia adalah khalisul iman, ketulinan iman. Ketulinan iman, dan juga apa? Kebersihan iman. Dan itu adalah daripada sebab penamaan sesuatu dengan nama sesuatu yang lain. Kerana apa? Menyamai sebenarnya. Pasal tanda rasa tadi bukan iman keseluruhan. It's actually bukan keseluruhan. Iman tu selain rasa itu, anda kena buat tindakan pula. Pasal iman ni adalah i'tiqad dan amal. I'tiqad dan juga amal. Jadi maksud dia rasa tu dah sebahagian daripada iman, bukan keseluruhan iman. Tapi ketulinan iman duduk di situ. Maksud dia anda telah ada tanda-tanda iman yang tulen. Maksud dia benci kepada apa? Kemungkaran. Benci kepada kemungkaran, atau benci kepada benda-benda yang tak elok. Begitu maksud dia. Baik. Dan dalam hadis 104, An Abi Hurairah, dapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadukum, ya'ti syaitanu ahadukum, akan datang syaitan kepada seorang kamu, fayaqulu, lalu dia berkata, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza wa kadza, siapakah khalaqa yang telah menciptakan kadza wa kadza, benda sekian demi sekian, benda sekian dan benda sekian, benda ini, benda sekian. Dia actually itulah macam pen, siapa buat sekian, betul besi, siapa buat sekian. Dia actually benda tadi kalau ikut rantai tu, kalau dia kata orang tu kata sampai ke Allah Ta'ala, siapa cipta Allah, dia pusing pula. Dia kan jadi apa? Looping. Tak selesai, takkan habis.
Pasal kita kata kerana tu, kita kata kena ada terhentinya pada satu kedudukan. Pasal Allah Ta'ala berikan kita akal. Dia kata setiap makhluk yang diciptakan, setiap yang diciptakan adalah makhluk. Allah Ta'ala bukan yang diciptakan. Pasal dia kata mana ada benda kita tak diciptakan. Nah, memanglah macam kita kata lelaki tak beranak. Kan soalan tu salah. Kita kata kalau katanya, tapi lelaki ni kan tak beranak. Bila orang kata mak tu, mamak tu beranak tadi. Anak lelaki perempuan. Soalan kedua salah dah. Kita tak boleh tanya. Pasal Allah Ta'ala ni satu benda yang tak boleh kita kenakan. Dia tak boleh dimasukkan dengan lingkungan hamba. Contohnya, dulu ada soalan dalam ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu pembahasan berkenaan dengan apa? Tauhid. Tapi pakai falsafah. Dalam karangan para ulama, dia tak suka benda ni. Bahkan Imam Ghazali dia karang kitab khas, nama dia Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Mengekang orang awam daripada ilmu kalam. Orang awam tak boleh baca. Pasal ulama dia tahu benda salah betul. Tapi orang awam dia baca dia akan silap. Jadi antara dalam buku-buku macam tu dia ajar, dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala di atas sesuatu maha berkuasa, betul? Boleh tak Allah Ta'ala cipta satu batu yang dia tak larang angkat? Boleh tak Allah Ta'ala cipta satu batu, seketul batu yang dia sendiri tak larang angkat? Dia cakap itu macam orang. Betul dia kata, kalau orang kata geling kepala kan, dia kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala di atas maha berkuasa. Betul dia kata macam pula. Boleh ke tidak ni? Okay, dengar sini. Sebenarnya soalan tu salah. Soalan tu salah dah. Sebab apa salah? Sebab Allah Ta'ala dia punya kuasa unlimited. Dia macam ni. Yang kita ni betul. Boleh. Boleh. Meja ni pun boleh. Kereta berat sikit. Kan boleh angkat sikit tapi berat. Kemudian sekian. Kita manusia ni limited. Gajah limited. Ikan paus limited. Anything kita buat, hatta kapal selam dan sebagainya kan, animation kita buat, dia ada limitation. Limitation dari segi kemampuan mesti ada. Sebab makhluk, Allah Ta'ala bukan makhluk. So tidak ada limitation pada dia bahawa dia ciptakan benda yang tak larang angkat. Mana boleh ada benda tak larang angkat? Semua Allah Ta'ala larang mengangkatkan, lemparkan, campakkan sebagainya. Kerana Allah Ta'ala apa? Tidak ada keserupaan dengan mana-mana makhluk. Bahkan di antara sifat makhluk adalah apa? Limitation dalam apa? Kemampuan. Macam tuan-tuan sekalian ada mata. Jarak mata tu kita lihat jauh mana. Ada orang jauh sekian 100 meter nampak lagi. Ada orang 200 meter. Tapi limitation paling jauh 1 kilometer tak nampak dah lah. Kan tak nampak dah, stop situ lah. So ada limitation dia. Sebab kita buat teropong. Kenapa kita buat teropong? Sebab tu. Sebab kita limited. Kemampuan kita limited sebab kita buat traktor. Kita buat apa, jentolak, backhoe. Apa nama benda tu sebenarnya? Yang belakang tu. Ada orang panggil excavator, bukan? Kan? Entah apa nama dia. Okay. Yang sodok tanah kena angkat macam gitu. Lepas tu kemudian belakang dia ada gitu-gitu tu. Kan? Kan? Okey, itu backhoe tu kan? Backhoe, cangkul. Cangkul belakang. Okey, anyway, kita kata benda berkenaan. Kalau kita pandang, dia pun limitation. Dia ada limit. Saya dah cakap. Everything ada limit. Kan terbalik kan? Kan keren pun terbalik jatuh impak kereta orang. Kan dekat Subang yang baru ni. Kan keren jatuh kan? Dia ada limitation. W tak mahal lah tu. Okey. So dia sini, benda tu ada limitation. Setiap benda makhluk ni ada limitation dia. Mana tuan-tuan letak tu, apa, tangkai tu kan. Dia limitation berapa kilo dia boleh tanggung. Everything, bangunan punya tu juga ada limitation berapa. Tapi Allah Ta'ala tidak ada limit bagi dia. Sebab kenapa kita kata untuk mencipta. Soalan tu salah. Bukan masalah tadi. Soalan itu salah. Soalan itu adalah soalan yang salah. Macam soalan kata apa? Boleh tak Allah cipta Tuhan selain dia? Salah soalan tu. Kalau dia cipta benda baru tu adalah makhluk. So tak ada Tuhan baru. Dicipta oleh Allah Ta'ala. Kalau dia ciptakan saja, itu adalah makhluk. Tak ada kaitan lah. Soalan tu dah salah. Faham? Itu tentang Allah Ta'ala. Jadi, dalam tajuk ni, ya'ti syaitanu ahadukum. Syaitan datang pada seorang kamu. Fayaqul, syaitan akan kata, man khalaqa kadha. Siapa cipta benda berkenaan? Man khalaqa kadha wa kadha. Pasal semua makhluk ni, dia bukan independent. Dia depending to everything. Yeah? Hatta yaqula lahu, sehingga dia kata pada orang berkenaan. Syaitan dia datangkan waswas tadi. Man khalaqa rabbak. Last sekali soalan dia, siapakah cipta Tuhan kamu? Fa idza balagha zalika, Nabi kata bila sampai pada benda berkenaan, falyasta'iz billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, wal yantahi, dan hentikanlah pemikiran tadi. Stop dia fikir benda berkenaan. Fikir pula ayam goreng ke sebagainya. Lepas tu dia larikan akal anda. Pasal dia ignore. Macam orang skizo dan sebagainya kan. Cara dia ignore.
Macam ada seorang kawan kita cerita kan, akak tanya kan. Dia kata apa, ada seorang kawan tu kata nampak hantu. Last sekali jumpa doktor kata mata dia ada macam benda kecil ketumbuhan, rupanya dia nampak benda tu. Tak, dia bukan dia cerita mana akak tanya saya kata tak ada. Kan berkali-kali saya kata tak ada kan. Last sekali cek doktor kata mata awak ni ada benda. Dia ada benda dalam tu, kadang-kadang macam habuk apa tak melekat dalam. Ada, saya punya mata belah kiri ke kanan ada benda. Kadang-kadang saya pandang kan nampak macam tu. Saya nampak macam ameba. Dia gerak-gerak kan. Bila saya gerakkan mata dia naik atas. Sebelah sini ke sebelah sini? Tak pasti. Bukan semua orang ada. Rasa semua orang ada, tapi mungkin ada tebal ada nipis. Baru ni saya tanya dia dah nampak balik. Nampak balik pula. Tu masalah tu. Dia macam tak hilang lagi. Dia kena ignore. Kan lepas tu doktor kata dah ada, dia dah ni. Tapi mungkin kawan lain pula. Kawan dia kata, doktor cakap macam tu je nak senangkan hati kau. Sebenarnya ada tu. Tu masalah dia. Dia kadang-kadang tengok kawan ni, kawan siapa? Problem kadang orang manusia ni kawan ni pelik-pelik. Yang ajar bukan. Kan macam jadi kes apa? Yang baru ni kan kita buat berkenaan kuburiah kan. Kan Ustaz Adli Sidiki daripada Melaka tu kan, dia cakap, dia kata ada perempuan tu, dia kan dia sekali dia minta anak dekat kubur apa Habib Noh, maka Habib Noh dapat, kemudian dia bercerita pada orang. So starting from that dia pendakwah kepada mahkamah Habib Noh. Dia pasal dia actually tu salah faham. Kita kata qadar Allah Taala, nak bagi anak, tak bagi anak, bagi lewat sikit, bagi cepat sikit. Ada kadang-kadang tu tak nak anak dapat anak kan. Ada orang tu dia betul kan? Tak nak anak dapat anak. Ada orang tu nak anak tak dapat anak. Itu rezeki Allah Taala. Relax lah, relax. Benda sebut tak ada masalah. Bila patut sampai kan, mungkin kita ni garang sangat, melampau-lampau tak boleh dapat anak lempang habis mati. Jadi Allah tak nak bagi, tunggu tua sikit. Tua tak larat lempang anak pun Allah tak nak bagi. Pun ada macam tu kan. Maksud dia ini limitation. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Kita kadang tak faham. Jadi kadang-kadang kita overthinking Kita lari sini, lompat sini, kubur ini, benda sekian ni lah, batu ini. Apa? Buah apa dah. Yang dekat mereka. Buah beranak lah, benda buah beranak. Buah zuriat lah. Macam-macam. Kan? Macam-macam. Zuriat tu datang kerana Allah Ta'ala. Buat ikhtiar yang betul. Kalau tak ada, pergi dekat hospital apa tu? Dekat Damansara kan, insemination yang dia tu, yang buat tu, pergi tu ngarut-ngarut je, boleh dapat kembar 5 lagi straight. Letak lagi ni macam 5 kan. Jadi jangan bimbang, tak ada masalah kan. Kalau ada rezeki ada, tak ada pun tak ada masalah. Imam Bukhari tak ada anak, fikir macam tu je. Dia lagi mulia dari kita, hafal hadis Rasulullah SAW kan, lagi hebat dari kita. Datang kita macam habislah kita, apa hal kan, relax lah kan, masalah kan ni. Jadi maksud dia tadi akak kata istighfar, apa? Isti'adzah. A'udzubillah. Bila datang rasa berkenaan, a'udzubillah. Hatta dalam solat, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Lafazkan a'udzubillah minasyaitanirrajim. Jangan dari datang. Pasal di sini kan kita ingat, kita belajar dulu tentang syaitan. Jangan lawan yang fizikal. Yang fizikal. Yang kita berlatih angkat berat dan sebagainya kan, minum ni todik itu, air musaffah sekian dan sebagainya, air jus tok guru, lawan syaitan. Tak jadi. Syaitan ini di dalam Al-Quranul Karim disuruh kita bila datang dia pada kita, syaitan jin disuruh kita cepat-cepat balik pada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 96-98, Fusilat 34-36, lagi dah banyak kali, Al-A'raf 200 kan, ingat kan? Kali lah kita belajar tafsir maudhu'i, ada kat awal tu diletakkan. Mana Fusilat 34-36, Al-Mu'minun 96-98, Al-A'raf 200, An-Nahlu 98-100. Al-A'raf 200. Jadi ayat-ayat tu kalau tolak An-Nahlu, ambil Al-A'raf, Fusilat dengan Al-Mu'minun. 3 surah berkenaan. Ibnu Katsir kan ketika terangkan ayat ni, dia kata apa? Dia kata 4 ayat berkenaan isti'adzah ni tak ada lain dalam Quran Karim. Okay. Dan daripada ayat ini dia kata kesimpulan dia adalah manusia ini kan dengan syaitan manusia, kita disuruh diplomasi. Ada orang kafir dan sebagainya, kita diplomasi dengan dia. Dia silap, kita tolong. Dia sakit, kita tolong, tak ada hal. Islam tu galakkan kita, berikan kita berdialog dengan mereka, pertolak ansur, tak ada masalah. Dengan syaitan manusia. Syaitan yang jin, ikut ayat Quran tadi, disuruh kita cepat-cepat balik Allah Ta'ala. Jangan suruh lawan dengan fizikal. Jangan lawan diri sendiri kan, buat meditasi lawan kan, cucuk badan dengan jarum lawan, tak ada. Dalam Islam tak ada. Sebab apa? Balik pada Allah Ta'ala cepat-cepat. Cari perlindungan Allah Ta'ala. Jangan campak garam, jangan pakai minyak wangi. Jangan tak ada. Faham Pasal kita kata dalam Quran kan, itu sebab kenapa Ibnu Katsir kata tidak ada lain daripada ayat ni, dia kata, dan menunjukkan bahawa syaitan-syaitan jin tak ada diplomasi dengan mereka.
Diplomasi, tolak ansur, ataupun cara-cara yang lain tak ada. Tak ada kita ajarkan kita. Yang diajarkan apa Nabi ajarkan, itu yang kita buat. Ayatul Kursi, ataupun kita kata Suratul Baqarah dan rumah dan sebagainya, itu ya. Dan lain apa? Isti'adah. Ketika datang rasuk gangguan dia, kita nak buat baik, dikacau kita nak tinggalkan benda berkenaan, dimasuk dalam diri kita, suruh marah dan sebagainya. Lafaz dia lah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lafazkan isti'adah. Jangan sekali-kali kita cuba lawan dengan fizikal. Masuk yoga untuk spiritual inner aura dan syaitan cannot enter my body. Siapa kata? Kan? Benda? Kalau kosong saya tak masuk. Dia tak ada aura. Dia kata dia ada aura. Kan? Di sudut aura sini, aura dinding, ada pokok, benda masuk dalam badan dia. Ada kerja lain. Kan? Kita kata jangan lawan dengan fizikal. Jangan lawan dengan minda anda. Lawan dengan minda, nanti dia masukkan pula. Saya cakap. Macam orang semayang kan. Allahu Akbar. Kemudian syaitan kacau dia. Dia pun apa? Try nak ingat Kaabah. Ingat kan? Dia berjaya-jaya ingat Kaabah kan. Lepas tu syaitan pun cocok. Kaabah tu hari tu ramai juga orang pusing. Dia masuk. Kemudian kan, makan Ibrahim tu sekian. Lepas tu panjur tu emas. Lepas tu kan ada kata sini. Lepas tu hari tu pakcik tu kan langgar kat sini. Lepas tu dia bawa tau. Dia bawa. Dia akan pusing. Dia akan pusing orang tu. Sayalah cakap. Janganlah sekali lawan dengan diri sendiri. Dia macam orang kata sini lah. Kita sekali macam ni. Ada anjing menyalak kat kita. Anjing gong. Kan? Menyalak kita. Kita cara terbaik kita kan. Lari. Kalau dia kejar lagi. Kita apa? Lari lagi. Lagi laju. Atau besok kita lintas, dia kejar lagi. Solution dia apa sebenarnya? Mengayu je. Salah. Cari tuan dia. Actually betul ini persoalan ni pernah wakil. Salah seorang tabi'in, dia tanya anak murid dia. Dia kata kalau kau lintas ada kambing dan sebagainya, kau pergi lintas dalam kawasan tu ada anjing di tengah ni. Bila kau lintas, anjing tu akan sergah kau. Apa kau buat? Dia kata aku ambil kayu. Betul sekian, aku sekian. Kalau kau anjing tu pasti lawan juga. Aku cari kayu lagi besar. dia makin dia try lawan dengan fizikal. Last sekali kan, tuan guru dia kata benda ni takkan habis sampai bila. Kenapa tak cari tuan dia saja? Cakap dengan tuan anjing tu, "Encik, anjing encik ni masalah ni." Kan? Macam cari tuan dia. Ini betul. Ada sedikit. Dia ada abang dia, nombor 6. Ini perangai tak senang sikit. Time muda lah, tua ni alhamdulillah okey sikit. Dia sini arwah mak saya lintas depan rumah. Dia India tu, dia beli anjing Doberman. Doberman kan dia kaki yang tinggi kan. Anjing, tapi waktu tu anak lagi anjing tu. Dia lepaskan anjing tu. Sekali lepaskan anjing tu, kita arwah mak saya lintas balik daripada tarawih bulan Ramadan. Anjing tu datang anjing tu nak main saja dekat beg tu. Jadi mak saya pusing dia pusing. Masuk rumah nangis orang tua tu. Kena kejar dengan anjing. Balik rumah, dia nangis tu. Lepas abang saya balik, dengar katanya tu. Dia pergi rumah India tu, dia tendang pintu, dia kata, besok kalau anjing ni ada lagi, you dengan anjing ni kena. Besok yang anjing tu hilang. Tak, tuan anjing nak betul. Kalau kita kata anjing tu tak perikat, salah tuan dia. Anjing tu mana tahu apa. Anjing tu macam dia nak main kan, macam makcik ni bawa beg besar lah, dia kejar sikit. Dia nak kejar, nak main dengan mak saya. Nak main kejar-kejar beg. Dia ingat orang tua tu nak gurau dengan dia. Kan, kot mana orang tu campak beg ke, dia kejar kan. Masalahnya orang tu tak tahu benda. Jadi takutlah nangis balik. Tapi cerita dia, penyelesaian dia tuan anjing berkenaan. Anda tak boleh lawan anjing tu. Mau masa, tahu tak? Mau masa. Pasal hari ni anda lintas, dia kejar. Besok anda lintas, dia kejar lagi. Lusa ke dia kejar lagi. Tak ada kerja lain ke? Setiap kali lintas tu kan. Budak-budak ada jiran-jiran kita yang ada anjing tak ikat. Bila kita lintas kan anjing tu. Ya, dia dalam satu peringkat tu kita sepak sendiri lah. Dah besar sikit kita sepak. Tapi sebelum tu kecil tak tahu benda. Saya ingat tadika pun kena kejar. Tapi lepas kena kejar tu ada macam makcik tu tolong, lepas tu dapat minum air Milo. Kecil tadika tak tahu lagi sekintan. Dia orang lepaskan anjing. Kita tak faham. Kerana anjing tu tak ni sangat pun kita ni sekarang ni kan bawa pukul lah. Kan, tapi cerita dia nak faham sekarang. Dengan anjing, dia binatang, dia tak salah. Bukan salah dia. Salah tuan dia. Jadi kalau syaitan bukan salah Allah Ta'ala lah. Maksud di sini, kalau syaitan macam tu juga. Kalau syaitan kacau kita, jangan kita lawan dengan diri kita. Kita cucuk sini, kita tutup ruang ni, dia masuk kiri. Kita tutup kiri, dia masuk atas. Kan dia katakan depan, belakang, kiri, kanan. Kau faham tak? Anda tak boleh buat perhatian pada semua tempat. Paling banyak anda boleh perhatikan berapa kawasan. Ni je.
Kiri kanan dia. Belakang tak nampak dah. Kalau toleh belakang, pula depan sini datang. So maksud dia bila meaning bila syaitan kata aku akan datang daripada depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Dan kau takkan dapati mereka ni, kebaikan mereka ni bersyukur. Maksud dia sekarang ni dia akan datang semua arah. So kita boleh jaga berapa point diri kita. 2-3 je paling banyak. Tapi syaitan akan datang dari arah yang berbeza. Sekarang ni penyelesaian dia apa? Balik pada Allah Ta'ala. The protection of Allah, itu saja yang menjaga kita. Bukan dengan kita lawan dengan fizikal. Aku cari lawan syaitan datang kacau aku semayang tadi, aku lawan dia. Aku ingat Kaabah. Ingat Kaabah tu masalah dia. Tu yang letak sejadah kat Kaabah tu. Salah. Okay, salah. Dia percayalah cakap saya salah. Pasal kita tidak boleh lawan dengan keupayaan kita. Bila kita lawan keupayaan kita, kita akan mula berkhayal. Khayalan datang kan. Macam Ustaz Adli kata buat ini. Hingga Ustaz Adli pula. So dia kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Stop situ je. Ustaz Ali kata dia macam anjing. Anjing ni kalau kita marah nanti dia datang balik. Tapi kalau dia kata kita try, janganlah fikir benda tu dah. Yang penyelesaian hukum yang saya datangkan adalah apa? Berdasar Al-Quran Karim dan hadis Nabi SAW adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Stop situ je. Pasal minta seek refuge from Allah. Pasal dia ni, syaitan ni macam anjing yang bertuan. Allah Ta'ala lepaskan dia untuk kacau kita. Dan yang boleh halang dia adalah Allah Ta'ala saja. Janganlah try pakai benda lain. Cocok sini paku ke, cocok sini sekian ke, baling garam ke, tabung kunyit ke, takkan jadi. Dia akan datang juga. Faham? Dia akan datang juga. Kan, pakai letak gantung dalam kereta, letak Quran dalam dashboard, tak baca pun. Geram tu kan ada orang buat kerja tu. Tak senonoh. Kan, jangan letaklah Quran kat dashboard, dari Quran untuk baca. Kan kalau letak untuk baca, alhamdulillah. Tapi letak ni untuk apa? Kalau letak kat situ, ada sebab tu letak dekat mana? Dalam almari baju. Supaya syaitan tak masuk dalam anything of that kind. The belief is actually on macam tu lah. Payah juga tau. Mana khurafat pelik-pelik masyarakat Melayu ni. Kan Quran letak tempat paling tinggi atas para. Dan sekali tak baca langsung. Tunggu Ramadan baru ambil tu kan magic. Dia tiup je boom. Kan. Atas bawah kan. Setahun tinggal tu. Kan, bayangkan debu setahun. Ngarut je. Sebab kenapa kalau syaitan ini kan, kita kata kita rasa kegangguan syaitan, a'udzubillahi minasyaitan. Cepat-cepat. Kita nak marah je, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita nak mengumpat je, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Asal ngumpat gelak? Salah. Sebab ngumpat je gelak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak kena ingatkan diri kita. Dia ciri perasaan ini kena jaga. Bila rasa macam salah ni, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Isti'adzah cepat-cepat. Dan Nabi kata hentikan. Mana hentikan daripada terus berfikir macam tu, maksud dia. Kerana apa? Kerana was-was ini daripada lemparan syaitan. Dan tiada kekuatan untuk siapa menolaknya melainkan dengan bantuan Allah Ta'ala dan perlindungan Allah Ta'ala. Diperintahkan untuk kembali kepada Allah Ta'ala cepat-cepat. Betul-betul berlari kepada Allah Ta'ala. Dan menyerahkan urusan penyelamatan, pertahanan dari kemudaratannya kepada siapa? Kepada Allah. Mana Allah Ta'ala saja melindungi kita. Ini betul. Mula kita lepaskan diri kita kepada Allah Ta'ala saja. Iyyaka nasta'in. Letak kat situ betul-betul. Mana Allah Ta'ala saja melindungi kita. Ni orang kita banyak kes auzubillah ni, kes bila nak apa? Bila nampak hantu pocong. Sibuk. Allahu la ilaha illa dia sibuk nak baca ayat kursi. Dengar sini. Dia paling bahaya syaitan ni bukan yang duduk luar tau. Yang duduk dalam. Yang duduk luar ni tak boleh buat apa. Dia lompat, dia hilang. Kan ada orang kena lompat dia akan terkam. Siapa kena terkam kat tangan? Tak ada kan? Kalau dia kata nampak lompat terjirat, dia atas bumbung kan. Dia mengilai. Dia lari macam tu je. Walaupun khayalan banyak daripada khayalan kita je. Tengok cerita hantu banyak jadi macam tu lah. Dia tak datang turun tangkap kita. Itu tak ada bahaya, tak bahaya sangat pun. Yang paling bahaya apa? Ni, dalam ni. Yang tarik kita ke kanan, tarik kita ke kiri, yang suruh fikir macam ni, suruh buat benda macam ni. Ini paling bahaya. Itu sebab kenapa kita kata paling bahaya syaitan ni adalah ketika pada dalam diri kita. Dan itu sebab kenapa Allah Ta'ala nak bantu kita pada bulan Ramadan supaya kita boleh ibadat dengan banyak, mendapat rahmat Allah Ta'ala. Dia macam apa? Diikat yang dalam diri kita ni. Sebab kenapa kita duk rasa macam happy je. Kalau Ramadan macam saya rajin untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Tak betul, rasa sendiri. Kita khayal sendiri, faham tak? Rasa tak percaya, tunggulah lagi. Bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Tunggu Ramadan tengok. Percaya dah cakap. Semua je macam yang tidur pun ada juga. Kan tidur je, tidur saja pun ada juga. Tapi normally manusia akan rasa apa? Lapang dada untuk beribadat. Sebab korin dia kena ikat.
Lepas Ramadan, masuk je pagi, pagi raya tu, siap kan. Sarkas kat televisyen Sekarang tak ada sarkas Dulu zaman dulu ada sarkas. Pelik je tayang sarkas orang pakai spender ni pagi raya. Kan lompat-lompat guling-guling, pakcik-pakcik pun duduk diam tengok. Kak Gimau, apa hal lah, tak kenapa. Saya ingat dekat televisyen tayang sarkas. Tayang kecil-kecil tu ya, zaman dia tak ada lah. Zaman tak ada. Zaman kita orang kecil tu, dalam 80-an kan. Memang tayang sarkas je. Pergi balik-balik daripada masa pagi raya, sarkas. Kan? Dekat televisyen, tak ada kerja lain. Apa benda tak tahu kan? Perempuan pakai budak kecil tak faham lah. Perempuan pakai baju tak cukup pun tak nampak apa. Kan? Tapi tak kerja lain. Makin saya ketupat tu makin kita tengok sarkas. Okey. Jadi secara asasnya apa? Memang qarin itu atau syaitan tadi bisikan dia, jangan lawan dengan diri anda sendiri. Datang bisikan, datang rasa was-was tadi, balik bawah tangan cepat. Datang rasa marah, balik bawah tangan cepat. Datang rasa macam, aku nak ajak ngumpat kawan ni. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ini ada cerita baru ni, sensasi. Tak ada orang tahu, kita je tahu. Daripada Twitter. Kan kadang-kadang Facebook dan sebagainya. Kita sibuk benda macam ni. Mana bila datang rasa tadi, apa? A'udzubillah minasyaitanir rajim. Duk diam sekejap. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Kan pasal minta Allah Taala perlindungan cepat. Dan itulah makna isti'azah di atas apa yang ia datang. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita berhenti. Diperintahkan supaya berhenti daripada was-was dan juga lintasan berkenaan. Itu maksud dia daripada berpaling kepadanya. Don't ever think about that. Mana alihkan diri kita daripada mengingati benda berkenaan. Alih kepada dosa kita ke, alih kepada doa kita, apa yang kita nak Allah Ta'ala ke, alih kepada benda lain. Jangan kita tumpukan lagi perhatian kita kepada persoalan berkenaan. Itu maksud Nabi SAW. Dan juga mendengar kepadanya. Bahkan disuruh berpaling daripadanya dan jangan menghiraukannya langsung. Itu cara kalau orang nak hilang skizo kan. Cara dia kena buat ignore. Dia kena belajar mengignore benda tersebut. Something happen, just let go. Jangan try, jangan tu agaknya kenapa. Benda ni kadang-kadang itu cara dia. Kadang-kadang cara yang latihan mudah dia adalah ketika macam kita marah orang, kita kata tak apalah, Allah Ta'ala insya-Allah Allah Ta'ala maafkan dia, maafkan aku. Belajar macam tu. So that kita boleh lepaskan. Tapi kalau tak lepaskan, macam suara hati kita lagi dahsyat. Kalau perasaan luaran kita benda fizikal ni kita tak boleh tinggalkan, dalam lagi payah. Dalam ni kita tak boleh kawal. Luar ni kita boleh kawal. Macam kita kata nak marah, kita macam, masa aku nak marah? Tanya diri kita, tak boleh marah lah. Tak apalah. Kan, let go lah. Alah, 10 sen je. Kan tak bagi 10 sen balik. 10 sen pun duit. Yelah duit. 10 sen je, tak rugi apa pun. Orang taksi tu tipu RM1. Yelah, dah, let go. Belajar let go, RM1 kan. Zaman dulu RM1 besar, sekarang RM1 kecil. Duit raya bagi pada budak-budak RM1 pun RM1 je. Tapi saya ada jumpa orang. Ada orang tu anak dia RM50 bagi anak dia. RM50 je. RM50 je. Kan? Bagi kau tu. Kan? Budak-budak ni. Sama kita sekarang pelik. Kan? Kita katakan budak-budak ni lah. Nilai duit tu tak apa. Duit kita makin tak bernilai. Dapat RM50 tu macam RM50 je dia kata. Tak banyak. RM5 dulu. Zaman dulu kata dapat RM1. Bukan 50 sen. RM1. RM1 kan pergi duduk raya ke. Bila kita kata walaupun tradisi Melayu kan, bukan tradisi Arab, bukan tradisi Islam, tapi menggembirakan hati orang pada hari raya is actually the best. Mengembirakan separuh orang dengan makanan, separuh orang kita gembirakan dengan apa? Hadiah pada dia. Kita tak hadiah dia jumpa birthday ke ataupun hari lain, tak jumpa dah. Dia kahwin tak tahu bila. Kan? Jadi kita bagi hadiah pada dia RM1, tak apalah. Kan? Sepatutnya kita kata memang kita kata hadiahkan daripada dia. Saling hadiah menghadiahkan ni akan menimbulkan apa? Kasih sayang. Tu cerita dia. Menghadiahkan dia ni tak ada masalah. Dalam Islam tak ada ni. Dan ada orang kata, ada setengah saya dengar, para ustaz ni kata, tak elok kena berhentikan budaya bagi duit raya. Dia tu makan duit raya punya banyak. Bagi kau tu. Kan? Bila kau kenyang makan duit raya, dia tak boleh minta dah, dengki kena budak baru. Yalah, maksud dia lah. Kan? Benda? Tak tahulah. Tak tahu. Kita niat dia tak tahu. Tapi yang pentingnya, kita kata berhadiah, menghadiahkan, menggembirakan orang pada hari raya, actually di antara ibadat ataupun amal yang soleh. So macam itulah, bagi kita bagi duit tu niatkan. Ya Allah, aku beri ni supaya dia gembira, dia happy dan sebagainya. Bagi macam tu. So jadi kita dapat tahu bahawa itu adalah ibadat, bukan hanya amalan-amalan biasa. Kan amalan tradisi macam ampau. Faham? Ia adalah amalan Islam dalam apa? Menggembirakan orang pada hari raya. Macam Nabi SAW bila jumpa anak yatim dan sebagainya, dia digembirakan. Okay, faham Baik. Mana dia hilang pula. Okey. Dia kata dan bukanlah itu maksud dia larangan daripada daripada berlakunya benda berkenaan. Tak, maksudnya Nabi tak larang. Pasal benda tu tadi jangan terjadi. Actually benda tu bukan kawalan kita. It's actually bukan di bawah kawalan kita.
Dengan ikhtiar kita. Lintasan tu datang, bukan kita kawal. Kecuali kita baca. Kecuali kita yang cari jalan, cari pasal. Bahan bacaan tak jaga dan sebagainya, salah kita. Tu sebab jaga bahan bacaan, jaga. Nampak pelik sikit, tinggalkan. Jangan terus baca macam betul juga ni. Betul juga ni masalah dah. Tinggalkan, elakkan kan. Baca-baca testimoni kan. Apa kasturi syifa. Pakai akan syaitan lari. Lepas tu baca pula testimoni. Kita dah stop situ, tak ada salah dah. Baca testimoni. Orang pertama, saya dahulu ada syaitan datang rumah saya sembuh-sembuh, syaitan lari. B, kita baca banyak testimoni, last kali kita apa? Hati kita akan bengkok ke situ. Sebab kenapa jangan baca sangat. Elakkan. Lebih-lebih lagi kalau orang awam kan. Kita tak apa, kita letak diri kita orang awam. Jangan kita macam, saya dah belajar lama yang taklim, takkan orang awam lagi. Memang orang awam lagi lah, kalau tak belajar. Kan? Kalau dia kata anda bukan orang awam lagi, anda duduk depan ni, saya duduk bawah. Kita terbalik tempat tu. Maksud dia masih orang awam, tak apa, tak ada hal. Gelaran itu biasa, tak ada masalah. Bukan hina pun dalam Islam. Bahkan orang awam mungkin lebih tinggi daripada seorang ulama dalam masalah takwa. Faham tak? Orang tu alim tapi menjual agama dia banding dengan seorang yang awam tapi orang tu menjaga halal dan haram. Dia lebih tinggi kedudukan Allah Taala pasal ketinggian Allah Taala adalah takwa, bukannya masalah sijil besar mana. Faham? Jadi konsep dia tak masalah. Jadi kita kata orang awam elakkan bahan-bahan bacaan tadi. Pasal memang kita kata maksud Nabi falyantahi, maka hentikan. Maksud hentikan apa? Bukan hentikan bayangan tu, alihkan diri daripada terus berfikir tentang perkara tersebut. Pasal kita bukan boleh kawal, kita boleh hentikan lintasan tu. Lintasan tadi bukan bawah kawalan kita. Baik. Dia kata wallahu alam, dia kata apa? Dan satu lagi bawah tu astagfirullah. Okey. Wa fi riwayatin, dan satu riwayat yang lain, falyakul amantu billah. Hendaklah dia kata amantu billah. Satu riwayat lain kata, cakaplah aku beriman dengan Allah. Bukan cakap a'udzubillah tapi amantu billah. Amantu billah. Macam datang kata, malaikat ni sekian, tentang malaikat ni a'udzubillah minasyaitanir ataupun amantu billah. Sekarang ada orang macam saya ni, ingat dulu kawan-kawan saya kan, budak-budak. Dia kata, agaknya selain Allah Ta'ala ni, ada tak Tuhan lain yang ada alam lain yang milik dia? Allah Ta'ala dengan alam ni, Tuhan satu lagi dengan alam ni. Dia benda macam ni, kita tak boleh datang. Tapi lintasan tu datang, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Sedangkan Al-Quran kan dah ajar, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada setara dengan Allah Ta'ala satu benda pun. Nothing is actually equivalent to him. So, jadi tak ada benda equivalent to Allah Ta'ala, maka tak ada Tuhan selain Allah Ta'ala yang ada alam lain, yang duduk dekat tempat lain, yang jaga alam dia saja. Allah Ta'ala jaga alam yang diciptakan, yang dia jaga alam tak ada. Dia no such thing. Pasal walam yakul lahu kufuwan ahad. Stop situ. Jadi memang tak ada. Jadi dalam satu riwayat kata amantu billah. Okey. Dikatakan dalam lafaz tadi, yang satu lafaz tadi dia kata amantu billah sebagai ganti pada a'udzubillahi minasyaitanir rajim, adalah perintah untuk mengingati tentang iman yang dimaksudkan dengan syarak dan sibukkan hati dengannya agar terhilang segala syubhah berkenaan. Aku beriman dengan Allah Ta'ala. Mana angkat tangan, kita let go. Kan macam tadilah persoalan kan. Kita kata, tapi Ustaz, bila tadi macam tadi kan, ingat kita bincang berkenaan makan daging yang atau kahwin dengan orang bukan Islam dengan ahli kitab. The question will come after that. Ini kata macam ni. Tapi the first thing first, ayat tu kata apa? Stop situ. Kita nak lagi, tapi kita stop dengan kata apa firman Allah Ta'ala nyatakan. Ingat tak kita bincangkan dahulu berkenaan dengan surah Syura ayat yang ke-51 berkenaan dengan tajuk maka li basyarin, tidak boleh untuk seorang manusia ini ayyukallimahullah, untuk berkata-kata dengan dia. Siapa? Allah Ta'ala bercakap-cakap dengan dia, illa except wahyu, ilham au min wara'i hijab, atau di sebalik hijab tabir macam Musa, au yursila ilaihi au yursila rasulan, lalu ataupun Allah utuskan seorang utusan kepada orang berkenaan atau kepada manusia berkenaan, fayuhiya ilaihi biiznihi ma yasha, Allah Ta'ala wahyu pada dia dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Maksud dia macam kita dengan Allah Ta'ala sekarang ni, perantara kita adalah Rasulullah SAW. Rasulullah dengan Allah Ta'ala, perantara dia adalah Jibril. Jadi maksud dia, kita datang kepada kita Rasul mengenderang pada kita apa Allah Ta'ala nak dari kita. Jadi konsep dia maksud dekat situ, manusia ni takkan cakap dengan Allah Ta'ala direct except these three portion. Datang hari ni perbincangan keluar berkenaan dengan tajuk, adakah Rasulullah SAW lihat Allah Ta'ala? Lihat Allah. Adakah Rasulullah telah lihat Allah Ta'ala? Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata telah menipu siapa yang kata Rasulullah lihat Allah Ta'ala. Bahkan Ibnu Abbas pula kata ya. Tapi problem dia sekarang dengar. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata dalam hadis yang sahih dan hadis yang Muslim, Nabi kata bila para sahabat kata, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Adakah kau telah lihat Tuhan kau? Nabi kata apa? Nurun anna arah. Cahaya. How can I see him?
cahaya, how can I say light? Dan kita faham bahawa cahaya tadi bukan cahaya Allah. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang sama, dalam hadis yang lain, dalam Muslim, Nabi kata hijabuhu nur, hijab Allah Ta'ala adalah cahaya. So maksudnya yang Nabi lihat tu adalah hanya hijab, bukannya nak Allah Ta'ala sendiri. Bahkan yang untuk kita hari akhirat nanti, itulah dia kenikmatan yang sebenar. Di hari akhirat nanti baru kita lihat Allah Ta'ala. Di sini tidak. So jadi macam masalah kita kata yang ada perbincangan tentang Aisyah radhiyallahu anha katakan, Salman Farisi katakan, dan juga dikatakan oleh Ibn Abbas, dia berkenaan apa Aisyah nyatakan berdasar pada nas. Apa yang dikatakan Ibn Abbas berdasar apa? Tidak mustahil. Tidak mustahil saja. Namun begitu, yang kita kata berdasar pada nas, ada orang kata, tapi ustaz ada orang kata, saya pun baca pada dia. Ayat Ta'ala surah Asy-Syura ayat yang ke-51 tu. Kita baca yang tu, dia kata, tapi ustaz baca ini balik. Tapi ustaz baca ini balik, saya kata. Pasal bila kita letak macam tu, maksud dia apa? Amantu billah. Allah Ta'ala katakan, tidak boleh untuk manusia berkata-kata dengannya Allah Ta'ala kecuali ilham, wahyu, itu ilham, ataupun di sebalik tabir, ataupun Allah Ta'ala utus pada seorang utusan, lalu diwahyu kepada dia apa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan izin Allah Ta'ala. So maksudnya 3 tu saja dia sebut lagi. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Dia kata tapi Allah Ta'ala kata apa? Kata. Jadi stop situ. Jadi bila kita fixkan kita punya kedudukan dengan nas-nas yang sahih, kita tak boleh lari dah. Tu kata amantu billah tu dengan cara macam tu. Maksudnya kita hentikan diri kita daripada lari daripada tajuk yang sebenar. Balik pada asal. Kalau tidak nanti bercanggahan pendapat lain ni, dari buang masa. Kan? Balik pada itu dah cukup. Dan memang kita kata untuk kemustahilan, macam-macam benda tak mustahil. Tak ada mustahil betul. Tapi masalah sekarang ni the nas, the text of the dalil, adakah dia menyatakan benda berkenaan? Kalau tak nyatakan, kita kata tak adalah. Pasal teks Al-Quran Karim kata tidak. Faham tak? Musa minta nak lihat Allah Ta'ala tak benarkan. Waktu dia kata, tapi ini Rasulullah SAW ni penghulu segala Rasul. Jangan bagi alasan itu. Nabi kata tak soalan? Kalau Nabi tak kata, jangan kata yang kata ya lah. Kita tak kata ya, melainkan kalau Nabi kata ya. Faham? Okey. Jadi kata apa? Supaya dihilangkan dengannya dengan kesibukan hati dengan iman tadi daripada syubhah berkenaan, dan supaya hilang segala lontaran-lontaran syaitan ke dalam hati kita. Dan ini semua adalah ubat untuk hati yang sejahtera, yang elok, yang lurus, yang berpaling daripada sebarang lemparan-lemparan ke dalamnya. Mana hati yang sejahtera, yang elok, qalbun salim, dia boleh lari cepat. Sediakan amantu billah. Hilang rasa tadi. Macam tadi kan? Kita kata, orang kata agaknya barangkali Allah Ta'ala firman, dia stop diri dia. Mana hati yang sejahtera akan stop. Kalau hati yang ada masalah sikit, dia macam tapi saya dia tapi saya je masalah. Saya dengar ada orang kata agaknya barangkali boleh jadi moga-moga habis. Problem pasal kita tu, kenapa kita kata dalam pasal pembelajaran, seorang Muslim dia kena tahu bahawa taklid buta tanpa dalil haram. Kita lihat taklid seorang walaupun dia sahabat Nabi SAW, bila dia kata benda tu bertentangan, jumhur kata macam ni, seorang tu kata lain, jangan ikut yang seorang, ikut yang ramai. Yang seorang tu apa? Yang seorang tu dia mungkin berijtihad sendiri, mungkin dia salah, mungkin dia betul. Dia bukan Nabi. Nabi itu Nabi, sahabat bukan Nabi. Faham? Mana kita tengok jumhur para sahabat dan pemahaman, bukan tengok yang seorang, tengok yang ramai. Itu cara dia. Kalau kita tak kata para sahabat buat bid'ah, tak kata para sahabat mengadakan benda baru dalam Islam, kita kata apa? Ikut yang ramai, jangan ikut yang seorang. Yang seorang ni kadang-kadang dia buat benda-benda tertentu, kadang-kadang berdasar pada akal dia. Contoh macam Abu Hurairah, dia ambil wuduk sampai pangkal ni, ketiak. Bila dia buat macam tu, salah seorang tabi'in tu tegur. Tahu Abu Hurairah kata apa? Kalau aku nampak engkau tengah tengok, aku takkan buat seperti mana aku buat. Apa maksud dia? Maksud dia tahu dia tak nak jadikan tauladan kepada orang lain. Faham tak? Tu Abu Hurairah kata, kalau aku nampak engkau tengok aku takkan buat macam ni. Lepas tu tapi dia cerita balik apa salah dia buat. Saya sebut dah, Nabi kata semuanya seorang mukmin, Nabi kata di hari akhirat nanti ghurran muhajjalin, berbelang putih di tangan dan juga kaki dan kepala dengan sebab kesan wuduk. Jadi aku nak kalau boleh kesan panjang sikit, dia kata. Walaupun sebenarnya wuduk tu sampai sini je, kan? Dia nak panjang sikit, dia kata. Tapi namun begitu, itu fahaman dia ataupun dia punya dia punya conclusion yang dia faham. Bukannya jumhur para sahabat beramal dengan perkara tersebut. Faham? Itu sebab kita kata nak hilangkan benda ni, kena balik. Hati yang sejahtera akan mudah akan hilang dan tidak akan kekal dalamnya. Dan bila digunakan ubat ini ke atas apa yang diperintahkan, akan kekal hati tu. Dia akan mana hati tu elok, disuruh amantu billah, dia kembali dengan elok balik, tanpa perlukan kepada pencanggahan sebagainya.
dan akan terpeliharalah keselamatannya. Adapun hati-hati yang ada masalah penyakit, syubhah dan sebagainya dan dirinya, takkan mampu ke atasnya untuk menolak apa yang berlaku padanya dengan ubat yang kita sebut ni. Ubat yang disebut tu ubat apa? Ubat aman tu billah tu tak berlaku. Dia payah sikit. Dia macam datang balik. Dia kan tapi, dia kata tapi lah. Dia kata tapi, betul juga hadis ni tapi, dia tapi lagi. So ada masalah. Maksud dia tak boleh tolak dengan cara macam tu. Okey, yang ada penyakit hati penyakit dengan ubat-ubat berkenaan. Maka tidak boleh tidak daripada melafazkan dia. Dia lafazkan dia dengan dalil akli. Orang kita panggil orang tu ajar balik. Orang tu kita kena ajar balik, duduk ke tepi, panggil dia, terangkan balik A sampai Z. Macam budak tu kan dia ada masalah, dia kata macam tak boleh lagi. Panggil dia, terangkan dia. Dia tak boleh bagi pada solution macam aman tu billah saja atau isti'azah. Kena panggil dia, tengok macam mana dia hati dia. Kalau dia kata ada hati tertentu, bila kata a'udzubillah minasyaitanir, dia batal balik, betul. Tapi ada hatinya yang kadang a'udzubillah minasyaitanir, betul dia meriwang lagi. Itu maksud dia hati dia ada syubhah dan juga keraguan, kesamaran yang perlu diperbetulkan balik dengan apa? Dengan bukti akal, kena datangkan dengan dalil dan sebagainya supaya betulkan tuning balik. Tune balik betul-betul. Boleh nampak. Betul, tak boleh. Jadi dia kita baca macam tadi kan, datang was-was berkenaan lihat Allah Taala. Jadi kita kata Al-Quran kata boleh, hadis kata boleh, tapi bukan di sini, tapi mana? Di sana. Okey, jadi bila datang dalil tadi, kita dapat dalil, kita akan apa? Lapang dada dan kita terima. Mudah. Okey, macam mana dia buat oleh Nabi SAW terhadap orang yang bercampur pada dia ni syubhah. Okey? Berkenaan dengan apa, dengan tentang kurap, tentang ibil, tentang unta, dia kata. Okay, jadi ketika dia kata pada Nabi kata macam ni, ada binatang tu ada penyakit dan sebagainya. Nabi kata la adwa, tidak ada penyakit. Orang Arab berkenaan, apa hal pula kenapa unta tu tadi berada di pasir ketika mana dia di padang pasir, dia duduk macam tu, kenapa kan? Jadi takkanlah unta ni dia datang macam tu lagi. Jadi macam ni, bila Nabi kata pada dia la adwa, pasal unta ni kan, kalau yang kita sini penyakit berjangkit ni sebenarnya dia mesti melalui medium. Maksud dia air liur yang sakit, atau cecair badan dia dan sebagainya, atau hembusan nafas dia baru bertukar. Dia bukan benda tu datang macam tiba-tiba automatik datang. Kan, tiba-tiba datang tanpa sebab, tiba-tiba datang, automatik datang. Dia mesti ada pindahan. So bila Nabi nak terang pada dia tentang penyakit berjangkit yang tidak ada, macam tiba-tiba je macam orang sana kena, orang sini kena, tak ada. Dia mesti ada air. Macam kalau kencing tikus kan, tikus tu kencing mengalir. Sebab tu, bukannya sebab benda tiba-tiba macam berjangkit-jangkit, macam banyak penyakit ayam mati macam tu juga. Dia sebab benda tu ada air ke apa ke, diminum oleh sini, yang ni makan ini, dia akan ni contagious dengan perkara berkenaan. Dia bukannya penyakit tu macam ada power, macam dia jin terbang, jin pergi sini, lepas tu jin pergi sini. Faham tak? Banyak orang salah faham, dia ingat macam tu. So Nabi kata pada lelaki berkenaan, siapakah yang kalau dia kata kau cakap benda ni berjangkit macam ni, jangkit macam tu kan, dengan lompat sini, datang sini ikut suka hati, Nabi kata siapa yang buat jangkitan pertama? The first one yang jangkitkan siapa? Betul, Arab Badui ni diam lah. Betul juga, siapa yang datangkan pertama? Kalau dia kata penyakit tu terbang-terbang suka hati kan, siapa yang kena dulu? Dia mesti benda tu ada benda, ada fizikal, faham tak? Macam kita macam nyamuk Aedes kan, kena ada nyamuk tu. Bukan pandang jauh, orang ni ada Aedes, pandang jauh ni pindah. Tak boleh. Kan? AIDS tak boleh macam tu, kena pegang, kena ada. Kalau AIDS pun kena darah. Dia bukan masalah ni, air dio dia tak ada lagi. Yang darah dia sendiri berpindah baru jadi. Kadang kata bukan darah tidak jadi. Jadi sebab tu Nabi SAW terang pada dia supaya dia hilang syubhah tadi. Contoh macam salah seorang sahabat Nabi, ada seorang lelaki tu, dia sini, dia ada masalah. Dia hamba dia ataupun isteri dia lahirkan anak warna hitam, warna gelap sikit lah. Dia punya kulit cerah, isteri dia cerah, tapi isteri dia cerah, anak dia gelap. Isteri dia cerah, anak dia gelap. Okay? Isteri cerah, anak dia gelap. Dia datang jumpa Rasulullah SAW, dia mengadu. Dia kata isteri dia telah buat benda sumbang dengan orang lain. Jadi Nabi SAW nak ajar dia. Bila Nabi ajar dia supaya hilang rasa tu kan, dia dah macam, dah nampak je tu, physically nampak dah. Dia putih, anak hitam. Apa hal? Okay, jadi Nabi ajar. Tahu Nabi ajar mana? Nabi kata, kau ada unta? Dia kata ada. Apa warna unta kau? Dia kata merah, coklat-coklat kemerahan. Ada tak yang kelabu? Dia kata ada. Yang kelabu kan?
Warna kelabu. Macam kerbau lah, kerbau bala dan sebagainya kan. Ada? Kita ada. Okey. Mana unta dia merah, semua merah. Lepas tu ada kelabu. Mana datang kelabu tu? Dan semua merah, bapak merah, mak merah, tiba ada kelabu seekor. Datang mana? Agaknya baka dulu, asal keturunan jatuh turun bawah, dia kata. Dia kata, ni anak engkau ni macam tu jugalah, dia kata. Pasal ada ke mungkin keturunan tak, atau ini engkau gelap, kan? Cerah-cerah, tok turun keluar hitam. Memang biasalah. Pasal kita ikut asal kita semua anak Adam. Adam satu colour je, kan? Adam seorang, dia bukan beramai. Tapi oleh kerana asal tanah kejadian Adam tu banyak jenis tanah, dengan itu warna anak Adam ni macam-macam. Bila kita terkeluar warna apa, jangan kita macam ni pasal mak bapak aku cantik lah jadi macam ni. Bukan. Pasal Allah Ta'ala jadikan. Ada asal kejadian tanah anda. Degil tak degil manusia tu balik pada situ. Dan Surah Tirmizi, hadis datang Nabi nyatakan bahawa Adam dijadikan daripada kepalan tanah, daripada semua tanah dunia. Dan daripada warna tanah tadilah keluarnya anak-anak Adam ni warna merah, warna putih, warna hitam, warna sekian-sekian. Maksudnya tak ada kemuliaan dengan sebab warna tu. Pasal apa? Pasal asal kejadian Adam macam tu. Dan juga selain tu juga apa? Ada payah, ada senang. Kan ada payah kita cakap sekali jangan buat. Sami'na wa ta'na. Ada tu kita cakap jangan buat. Dia tak puas hati kita, dia jumpa ustaz lain. Jumpa ustaz lain. Dia cari juga mesti boleh. Mesti boleh. Degil. Degil tu sebab apa? Ada tanah payah siram, payah tumbuh pokok. Kita tanam siram tak jadi benda. Letak baju pun tak jadi benda. Korek kamu balik tak jadi benda. Tu maksud dia ada masalah. Asal kejadian dulu. Tapi kita kata kedegilan tadi ada. Tapi kalau ditunduk, maka dia akan dapat hidayah yang besar lah. Tapi kalau dia tak nak tunduk, masalah. So maksud dia cara Nabi ajar lelaki berkenaan untuk hilang was-was tentang anak dia siapa, anak siapa, Nabi tunjukkan dengan apa? Bukti. So that dia hilang rasa apa? Was-was dia. Oh betul lah, unta aku merah semua, ada kelabu seekor. So macam tu juga aku dengan bini aku cerah. Mungkin harta nenek kita orang tu pun gelap. Turun seekor, turun seorang. Seekor lah, seorang kan. Warna tak tahu warna macam mana aku. Faham maksud dia? So secara asasnya mereka faham bahawa benda tadi bukan berlaku dengan sebab apa? Dengan sebab dia dapat faham bahawa itu adalah aturan Allah Ta'ala, bukannya sebab isteri dia buat jahat. Nampak cara Nabi nak hilangkan was-was dia dengan hujah, so that dia hilang. Kalau tidak tak terang macam tu, boleh faham. Dia tetap akan balik pada logik. Dia tengok kulit dia putih, hitam, ataupun hitam, putih pula kan. Dia akan hilang macam tu. So hilangnya dengan apa? Dengan ilmu dan juga hujah. Faham? Baik. Dan dia kata apa? Dan dia kata okey, tak apa, tanda. Okey, dan was-was perkataan was-was, wazan dia adalah fa'lalah. Was-was ni, waswasa, yuwaswisu ni antara kata kerja dalam bahasa Arab yang 4 huruf. Waswasa, yuwaswisu. Biasa kita belajar bahasa Arab ni 3 huruf kan? Kataba, qara'a, alima, kharaja, dakhala, qa'ada, jalasa, akala, syariba. Betul? Okey. Tetapi ada bahasa Arab kalimah yang asal dia daripada 4 huruf, seperti waswasa. Waswasa. Ia adalah sirah yang bentuk macam ni, macam zalzala, qalqala, haqhaqa. Okey? Waswasa. Dan waswas ni asal dia adalah suara yang apa? Suara yang tersembunyi, suara yang halus. Dinamakan bahkan dinamakan bunyi apa? Bunyi apa ni? Gelang ataupun kan perhiasan orang tu yang bunyi halus tu kan, dipanggil waswas. Dipanggil juga waswas. Waswasal al-huli. Mana huli ni perhiasan yang dipakai oleh wanita. Kalau ada bunyi, maksud dia bunyi tu panggil waswasa. So jenis perkataan waswas ni adalah suara yang tersembunyi, yang halus sangat. Tapi lepas tu digunakan untuk apa? Perasaan dalaman seorang manusia yang merasakan sesuatu yang kita kata kadang-kadang bagus, kadang tak bagus, ataupun dia rasa tak tahu iya ke tidak, dia rasa was-was dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai suara hati lepas tu. Asalnya dia adalah suara fizikal bagi suara yang tersembunyi. Jelas? Dia waswasa past tense, yuwaswisu present tense dia. Waswasa, yuwaswisu. Okey? Wallahu a'lam. Ada soalan? Nak balik dah. Ya wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.